usaha sama yang kedua selepas edisi yang lebih awal diterbitkan juga secara bersama di antara ITBM dan NAC. Kita tahu bahawa di sana sini masih terbit mungkin sedikit persoalan berkait dengan simbiotik hubungan Malaysia dan Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari yang mulia ini, kami berhimpun di majlis pelancaran buku Langkawi Jambatan Kedua, cerpen terpilih dari Malaysia dan Singapura, terbitan usaha sama Institut Terjemahan dan Buku Malaysia dan National Arts Council Singapore. Dan kami bermohon kepadamu, ya Allah, semoga majlis ini beroleh keredaan dan keberkatan-Mu. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada para cendekiawan, pemimpin dan seluruh rakyat negara kami yang tercinta ini. Rahmatilah mereka, khususnya para sastrawan, karyawan dan seniman, agar mereka dapat terus menyumbang dan membantu dalam memupuk dan mengubah nilai negatif kepada positif dalam kalangan masyarakat melalui hasil karya dan seni mereka. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, terutama dalam usaha kami memperkasa dan mengantarabangsakan bidang kesusastraan Malaysia. Mantapkanlah semangat dan keazaman kami dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab memajukan negara, agama dan bangsa yang disanjung tinggi dan disegani di bawah riayah dan naungan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, Encik Muhammad Khair Aidirun, Pengarah Urusan ITBM, Encik Yong Su Chian, Penduduk Pengarah National Arts Council Singapore. Pertamanya terima kasih saya yang sangat dalam kepada ITBM kerana mempercayakan saya untuk memilih pengarang dan pilihan karya cerpen mereka untuk antologi ini. Kepercayaan itu amat besar, maknanya kepada diri saya yang sangat kerdil, sempit serta cetek sungai ilmunya. Berdasarkan kepada perkembangan kesusastraan Malaysia mutakhir, dengan pengalaman saya yang sangat sedikit, saya menaruh harapan dan kepercayaan yang sangat besar dengan 6 orang penulis yang telah saya pilih untuk kumpulan ini. Saudara Arif Muhammad, Saudara Muhammad Lutfi Ishak, Nazmi Yaakob, Saifulizan Yahya, Rabika Ilham dan Siti Jasmina Ibrahim, yang telah menunjukkan penghasilan karya yang luar biasa, yang saya percaya hal tersebut akan sentiasa berterusan dan berkesinambungan. Kerana kumpulan melangkaui sempadan hanya menghadkan kepada 6 orang penulis sahaja, dan saya tidak sempat untuk membariskan sebaris panjang pengarang cerpen Malaysia yang lain yang seusia dengan mereka. Percayalah bahawa kehadiran setiap pengarang itu mempunyai nilai dan kedudukannya yang tersendiri, insya-Allah, dan kita sama berdoa moga-moga siri penerbitan ini tidak berakhir di sini. Mungkin akan ada kumpulan buku terbitan bersama Malaysia Singapura yang melibatkan jurnal kesusastraan yang lain seperti drama, esei dan bidang-bidang yang lain seumpamanya. Mengakhiri catatan pendek ini, saya memohon maaf atas segala silap dan salah saya dalam menyelenggarakan buku ini. Sekian, wassalam. Saya akan bacakan sedikit ucapan secara ringkas saja. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak ITBM kerana mengundang kami datang kemari untuk acara ini pada hari ini. Salam sejahtera diucapkan kepada Encik Muhammad Khair
pengarah penerusan Institut Terjemahan dan Buku ITBM Malaysia, kepada Encik Yong Shu Chiang, Timbalan Pengarah Majlis Kebudayaan Kebangsaan Singapura NAC. Kami di sini sebenarnya benar-benar bersuka hati kerana dapat merakam rasa kami yang teramat sangat gembiranya datang kemari untuk melihat pameran yang sangat besar hari ini, dan sekaligus ini sebenarnya meraihkan acara pelancaran buku melangkaui jabatan kedua cerpen terpilih dari Malaysia dan Singapura bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang ke-32. Dan saya akan cakap sedikit sebanyak tentang cerpen yang ada di dalam, yang dimuatkan di dalam antologi ini. Sebenarnya ini adalah kali pertama saya mewakili NAC untuk melakukan tugas mencari beberapa orang penulis untuk dimuatkan karya mereka ke dalam antologi ini. Dan cerpen yang termuat dalam antologi ini mewakili dinamika masyarakat pendukungnya. Idea yang terkandung dalam naratifnya kita lihat berpusat pada idealisme nasionalistik yang bersifat tempatan tetapi melangkau ke arah isu universal. Dan kita lihat di sini mereka cenderung untuk mengangkat ke arah kemanusiaan sejagat. Antara gabungan tersebut mampu menangkap realiti kehidupan yang rumit dan saling melengkapi untuk menyingkap kehidupan dari perspektif dan imajinasi pengarangnya. Kami percaya karya ini mampu mewakili pemikiran yang segar dan membangun sesuai dengan struktur kesedaran, pemikiran dan lingkungan khalayak pembacanya juga. Pemilihan cerpen ini di dalam antologi yang disebutkan tadi merupakan antara cerpen-cerpen yang pernah memenangi anugerah-anugerah tertentu di Singapura. Antaranya ialah Kepuncak Pun Tidak karya Saida Buang, Ini Cengkerang Kita karya Nur Hasna Adam, Jago karya A. Jaafar Munasib yang juga ada di sini, Nabil dan Nibit karya Hidayat Hamzah, Orang Asing Dalam Kelompok karya Sharifah Hadijah Al-Jufri yang juga ada di sini memberikan sambutan yang hangat lagi kemari, dan Hemostatis oleh Hasan Hazariat. Kami lihat ramai di antara pengunjung dari Singapura juga datang pada hari ini untuk sama-sama membangkitkan semangat cinta kepada ilmu dan bahan bacaan. Dengan itu kami harap proyeksi pemikiran penulis dalam setiap karya yang kami tampilkan di sini dapat menuntun para pembaca masuk ke mandala imajinasi dan realiti serta memancing mereka untuk sama-sama memikirkan tentang kehidupan dan kemanusiaan. Sempena tema Pesta Buku Antarabangsa kali ini iaitu Buku Menjana Kepintaran Minda. Kami sangat-sangat berharap dan kami percaya cerpen dalam antologi ini mampu membuka ruang untuk interpretasi dan permaknaan yang berbeza dari khalayak semua. Terima kasih diucapkan. Encik Yong Shu Chiang, Timbalan Pengarah National Art Council Singapura, Saudara Himidin Zahari, editor, dan juga Puan Kartini Anwar dari Singapura yang menjadi editor kepada buku melangkaui jabatan kedua cerpen terpilih dari Malaysia dan Singapura, teman-teman sastrawan daripada Singapura, daripada Malaysia, hadirin hadirat pencinta seni sastra, tuan-tuan, puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pertamanya, marilah kita manjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk meraihkan hubungan erat antara Malaysia dan Singapura yang diwakili oleh 6 penulis Malaysia dan 6 penulis Singapura yang cuba merungkai rasa mereka, memberikan pandangan melalui cerita pendek. Kita mengharapkan usaha bersama antara ITBM dan juga NEC, di mana ini adalah projek kita yang kedua, merupakan satu usaha murni untuk kita pergi melangkau jambatan kedua. Maksudnya, kita cuba menjalinkan hubungan yang erat di antara peminat-peminat sastra Malaysia dan Singapura, supaya natijahnya nanti kita akan lebih akrab, kita akan lebih memahami, dan mungkin kita akan lebih saling hormat menghormati, kalaupun tidak sayang menyayangi. Tapi kalau sayang menyayangi itu lebih baik. Kita mengharapkan usaha ini akan berterusan, mungkin dalam bentuk yang berbeza ataupun dalam masa yang sama ialah
kita merasakan bahawa banyak kali hubungan dua hala antara Malaysia dan Singapura ini diwarnai oleh pelbagai rasa dan kadang-kadang mungkin menimbulkan rasa curiga, terutamanya kalau dia dicampur baurkan dengan soal politik. Tapi usaha untuk mengeratkan melalui karya sastra ini adalah satu permulaan yang akan mengeratkan hubungan kita. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak NEC. Thank you very much kerana telah sudi untuk bekerjasama dengan ITBM. Pertama, kita menerbitkan kumpulan puisi 2 tahun yang lalu, dan hari ini kita sambung dengan penerbitan kumpulan cerita pendek. Kita harapkan usaha ini akan berterusan, dan juga tentulah kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penulis yang telah bersama-sama memberikan keizinan kepada pihak ITBM dan NEC untuk menerbitkan buku ini. Jadi kita mengharapkan bahawa usaha ini akan menghasilkan suasana menang-menang antara Malaysia dan Singapura, berkongsi pandangan, berkongsi rasa. Mungkin dari sudut keuangannya tak banyak dan setimpal, tapi kita fikir hubungan rasa, perasaan dan juga penghormatan antara dua negara akan menjadikan kita lebih erat. Lebih-lebih lagi kalau kita menyingkap sejarah Singapura dan Malaysia sebenarnya adalah jiran yang sangat erat. Jadi kita harap usaha ini berterusan. Terima kasih kepada Tuan Timbalan Pengarah daripada NEC, Encik Yong Su Chiang, kerana sudi hadir ke Malaysia. Panas sedikit di sini, betul-betul hot ya. Okey, dan kita harap kehangatan itu akan sebenarnya memberikan banyak rasa kecintaan terhadap ilmu dan budaya yang ada di pesta buku ini. Terima kasih kepada semua penulis-penulis daripada Singapura, terutamanya yang terbang melangkaui jambatan untuk ke Malaysia. Terima kasih Daun Keladi, harap datang lagi. Dan untuk rakan-rakan penulis daripada Malaysia, terima kasih juga. Dan untuk yang hadir juga kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say a few words in English. Thank you, Encik K. Distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm pleased to be here for the launch of this joint effort, this bilingual anthology of 12 short stories from Singapore and Malaysia. Beyond the second link, selected short fiction from Singapore, from Malaysia and Singapore. We first launched this book last year at the 15th Singapore Writers' Festival. The Writers' Festival happens every year now, and usually around October, November each year. So we launched this book last year in Singapore, November, and we are delighted. National Arts Council is delighted to partner our co-publisher, ITBM, once again. We worked previously on the joint publication Dari Jendela Zaman Ini. It's an anthology of poems from Singapore and Malaysia in 2010. Yeah. So maybe to give some context, the development and promotion of Singapore Malay creative content and literary professionals is a current identified priority area for National Arts Council in Singapore. Under our National Literary Arts Plan, the Council has been actively facilitating and anchoring strategic initiatives to develop the literary arts in Singapore, including key partnerships, collaborations with international literary organizations like ITBM. This joint venture serves as a partnership, one such partnership that generates interest, awareness, deeper appreciation of Singapore and Malaysia in literature among Singapore, Malaysia, and international communities. Hence, we decided to launch this book last year at the SWF, Singapore Writers' Festival, and here today at the KL Book Fair, International Book Fair, to reach out to a Malaysian audience as well as to reach out to festival directors, international publishers. In addition to raising the profile of Malay literary talents from Singapore and Malaysia, this publication showcases recent works about current and contemporary issues, revealing rich insights and varied as well as intertwining perspectives from writers of both countries. For the Singapore section, I'd just like to thank once again and offer my appreciation to the Singapore editor, Madam Kartini. Thank you.
as well as Dr. Gwili Sui, who couldn't be with us here today, for his additional editorial input in the English translation. Also like to extend our thanks to the 6 featured authors for contributing their short stories from Singapore. We're glad that today we could have Mr. Ahmad Jafar Munasib and Ms. Norhasna Adam, both of whom took time off to just come and see us today. And also to the other writers. For the Malaysia section, we would also like to acknowledge the contribution of the 6 featured writers. And last but not least, I'd like to thank once again Intercare for the support that ITBM has shown us throughout our partnership and for warmly inviting us and welcoming the Singapore contingent on this special occasion. Thank you and have a great day. Thanks. Yang dimaksudkan dipersilakan kepada kedua-dua ketua agensi ITBM dan NAC dan membuka tertingkap yang menutup naskah yang dimaksudkan. Ini dia naskahnya. Kita berikan tepukan kepada ITBM dan NAC. Hasil kerja nukilan Melakaui Jambatan Kedua merupakan naskah kedua kerjasama antara ITBM dan NAC. Mudah-mudahan terus diberikan kesempatan dan kekuatan kerana sesungguhnya menerbitkan sebegini berbanding membina jambatan secara fizikal ini lebih murah dan lebih efektif di dalam membentuk nilai dan jati diri pembaca. Dan itu nanti bawah Pulau Pinang barangkali nak buat sampai ke sana. Saya difahamkan ada dari Aku berdiri membayangkan Malayapura. Dalam peta, pulau itu masih dalam lingkungan Khatulistiwa dan letaknya nun jauh di hujung Selat Kemaram. Asalnya sebuah pulau tidak berpenghuni. Namun, setelah seorang nelayan sesat akibat perahunya karam, dia telah tinggal di situ. Kemudian, singgahlah beberapa kapal dagang untuk berehat hingga pulau itu menjadi penempatan yang meriah. Anehnya juga, tanah Malayapura sangat subur dan dikhabarkan mempunyai emas di dasarnya. Emas itulah yang sangat-sangat membuatkan Mamanda terliur kerana beliau adalah pengumpul emas yang tegar dan sejati. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak memberitahu pada sesiapa perkara ini ya. Ketika saya menulis Amada mahu bercerita ini, Malayapura itu sebenarnya adalah Malaysia dan Singapura. Jadi kebetulan apabila Rahmidin minta cerpen, saya terus hantar cerpennya inilah. Dan yang lain-lain itu adalah rekaan sajalah. Saya ambil sedikit di pertengahan. Muka surat 13. Kami memikirkan perang. Begitulah wakil tuan yang terdahulu, kata Laksamana Malayapura. Nakhoda cuba memberi penjelasan. Nanti dulu, bukan untuk berperang, katanya. Tentera Merah berperisai selangkah ke hadapan. Nanti dulu, bukan untuk berperang, kata Nakhoda lagi. Walaupun armada perang yang kami layarkan, kami berniat baik untuk menyebarkan slogan kami. Kami mempunyai 5 panji yang mengandungi slogan untuk penduduk Malayapura. Ini adalah utusan daripada Mamanda kami. Dan saya akhirkan, sebaik sahaja kaki menginjak di tanah besar, hati terusik menanyakan makna perjuangan. Sesekali terbayangkan Malayapura nun jauh, tidak tercapai hajat untuk dijejaki. Kutinggalkan pandangan pada armada tua yang kelihatan gontai dan keletihan. Tiba-tiba aku tanyai diri, adakah benar aku menyampaikan kisah atau armada yang mahu bercerita tentang perjuangan? Terima kasih. Kita berikan tepukan kepada saudara Arif Muhammad. Orang budiman dan negeri seribu gunung. Sungguh, biarpun orang budiman telah beta bunuh dan ramai rakyat bangkit memberontak, tidaklah rugi. Kerana beta dapat melihat sendiri bahawa naga memang wujud di dunia ini, kata raja dengan rasa cukup berpuas hati sambil memandang sejenis binatang yang beku betul-betul di puncak gunung. Ayo, potong puncak ini. Biar rakyat beta tahu bahawa raja mereka bukan sahaja telah tiba di puncak, malah akan memperlihatkan mereka kepada sejenis binatang yang hanya ada di dalam dongengan. Kirimkan segera berita ini biar diketahui oleh sekalian rakyat. Beta mahu rakyat beta berkongsi kegembiraan ini dengan beta. Berita tentang kejayaan raja berjaya menawan puncak Gunung Naga mulalah disebarkan oleh orang istana. Di mana-mana gong dipalu dan khatib dengan suara yang lantang menyebarkan kejayaan tersebut. Beruntunglah kita rakyat jelata kerana mempunyai orang budiman yang menjadi raja. Malah demi kasih baginda kepada rakyat jelata,
Baginda bersusah payah memotong puncaknya dan membawanya turun. Hanya raja yang dikurniakan keajaiban oleh Tuhan sahaja boleh berbuat demikian seorang diri. Baginda juga cukup bermurah hati dengan menjemput kalian ke istana untuk melihat dengan mata kepala sendiri bahawa cerita tentang adanya naga di puncak Gunung Naga bukanlah dongeng. Kabar berita seperti itu ialah kabar kedua yang menggemparkan selepas kabar pembunuhan orang budiman. Berpusu-pusulah rakyat menuju ke istana raja untuk melihat naga yang sedang beku di dalam sebongkah ais yang berbentuk seperti tudung saji. Ada melopong, ada yang menggeleng kerana kehairanan. Malah ada juga yang meletakkan muka betul-betul di atas ais yang mengandungi naga itu, semata-mata untuk melihat bentuk naga dengan lebih jelas. Dalam sekelip mata, suasana di istana menjadi seperti satu pesta. Biarpun negeri kami dikenali sebagai negeri seribu gunung dan dikelilingi oleh gunung ganang, tidak ada seorang pun yang tahu puncak gunung yang membeku apabila dibawa ke daratan akhirnya akan mencair. Setelah beberapa hari, akhirnya itulah juga yang berlaku kepada puncak Gunung Naga yang berada di laman istana. Dengan cairnya puncak tersebut, bangkai naga yang beku di dalamnya turut mencair. Kata orang yang sempat menyaksikan kejadian tersebut, tidak ada orang yang menyangka bahawa naga itu sebenarnya masih hidup. Cuma kesejukan puncak gunung sahaja yang membuatnya beku. Saya pun tak tahu adakah cerita ni memberikan kesan kepada 5 Mei, tapi memang ini cerita tentang politik. Terima kasih. Saya akan membacakan sedikit petikan dari cerpen Dialog Subuh. Saya akan bermula di tengah, jadi sedikit peneranganlah saya rasa. Cerpen ini adalah tentang perbualan antara satu pasangan suami isteri tentang isu sumber minyak dunia. Kerana isterinya ni merupakan seorang pengkaji industri petroleum, jadi dia mendakwa bahawa minyak mentah di dunia ini tidak akan pupus, dan inilah antara sedutan perbualan mereka. Awak tahu, pada dekad-dekad awal pelombongan minyak mentah, penemuan medan minyak hanya semudah menggali telaga eksplorasi yang dipanggil Wildcat Well, berhampiran lekuk minyak yang tiris ke permukaan bumi. Atau pundak dalam bayung mana-mana anticlines tersincline bawah tanah berdasarkan peta taburan seismik yang tidak setinggi mana resolusinya. Seakan-akan terngiang kalimah tapi di cupingan saya sekarang ini. Nazri mendiam. Husna melepaskan tawa yang terkawal. Jemari mencari hujung lengan kemejati suami dan yang menjadi situ dipulas manja. Nazri mengadu, juga penuh manja. Ya, tapi pada zaman dan era ini, eksplorasi pasti berjaya seperti itu jarang-jarang berlaku. Malah boleh dipukul rata mustahil berlaku. Logiklah begitu bukan? Minyak mentah merupakan sumber asli yang terhad dan tidak boleh diperbaharui dalam masa yang singkat. Kerana pembentukan, tempoh batang dan migrasi minyak mentah dari batu sumber di dasar perut bumi mengambil masa berjuta-juta tahun. Sementara dilombor secara agresif semenjak telaga minyak komersial pertama digali pada tahun 1859, tentulah sumber yang terbatas ini semakin berkurangan lalu beransur sukar ditemui. Husna terkrising kecil, naskah terjemahan Al-Quran Pasal Gusmani di sisi buku teks ditarik dekat. Halaman dikehendaki disepak mudah, namun dia belum tergesa untuk menyambung. Nazri resah, gelas besar didekatkan ke mulut. Tetapi kopi sudah sejuk, hambar menyentuh tunas rasa. Hendak mengganti, dia khawatir memangkas momentum perbualan. Awak mempersoalkan tentang medan minyak di Majnun, Iraq dan medan minyak karbobot di Venezuela yang masih darah itu barangkali. Husna mengangkat muka. Awak, takungan hijau bukan satu-satunya jalan meningkatkan rizab dan pengeluaran minyak mentah. Pengeluaran minyak mentah dari perut bumi terbahagi kepada beberapa fasa. Fasa pertama dipanggil pengeluaran primer, bergantung sepenuhnya kepada tenaga semula jadi dalam takungan minyak itu sendiri. Tapi tekanan itu tidak tetap. Apabila ia turun ke had di mana aliran minyak tidak lagi menguntungkan, fasa primer berakhir. Tapi ini tidak bermakna minyak dalam takungan kenaan telah kering semuanya. Kita mengangguk laju. Sebetulnya dalam fasa pertama hanya 10% rizab minyak disedut keluar. Sebahagian besar lagi masih terpekung di dalam takungan. Oleh itu, fasa kedua atau fasa sekunder diperkenalkan. Kali ini pengeluaran minyak mentah tidak lagi berlaku secara sukarela, tetapi dipaksa oleh air atau gas asli atau kedua-duanya sekali yang disuntik pada kelajuan dan tekanan optimum. Paling maksimum 40% daripada rizab asal minyak berjaya dikeluarkan selepas tamatnya fasa sekunder ini. Nazri membulatkan mata. Entah benar takjub atau sengaja menggalakkan. Husna tersenyum sangat manis.
Nah, bukankah saya katakan tadi bahawa minyak mentah tidak akan pupus? Jadi cerpen saya ni bukanlah cerpen politik, tapi kita tahu minyak ni pun dia boleh jadi isu politik juga kan? Terima kasih. Kita beri kedudukan kepada Rebecca Ilham. Terima kasih kepada pihak ITBM dan juga kepada penggara buku, Saudara Ramli Zahari. Semuanya berkisar tentang politik. Sekarang rakyat Malaysia tengah demam politik. Dan cerpen saya pun berkisar tentang politik, tapi Malaysia pada tahun 4001. Setelah kita memilih pada 5 Mei ini, kita akan lihat Malaysia pada tahun 4011. Tempayan 4001. Arca yang dinamai tempayan ini ditemui oleh E. Raf Yu pada 11 November 4001 di sebuah kawasan lapang di dalam satu daratan rendah berpaya sewaktu proses ekawasi. Penemuan barangan lama ini ditandai oleh ahli kami sebagai zon kota Melayu. Penemuan ini berhampiran bekas sebuah sungai yang diberi nama oleh ahli ini sebagai Sungai Q 4001. Namun dengan penemuan perkataan Malaysia ini berarti bahawa Ansara Ma itu sebenarnya bermaksud Malaysia, bukan Melayu. Oleh itu ayat yang sebenar ialah kejayaan yang kita capai ini adalah satu kegemilangan bangsa Malaysia. Dengan penemuan ini berarti bahawa bangsa yang kita kenali selama ini sebagai bangsa Melayu sebenarnya ialah bangsa Malaysia yang telah membina tamadun yang tersendiri. Penemuan perkataan Malaysia ini juga menyebabkan sejarah pencarian bangsa Melayu harus dilihat dalam perspektif yang kosmo dan tidak hanya lagi dalam lingkungan yang terhad, kerana dipercayai bangsa Malaysia itu mungkin merangkumi bukan sahaja bangsa Melayu tetapi terdiri daripada bangsa-bangsa lain. Penerimaan bangsa-bangsa lain ini dalam bangsa Melayu menyebabkan kejayaan tamadun pada 2020 itu dinamai sebagai bangsa Malaysia seperti yang tercatat dalam inkaprisi kepingan emas yang ditemui. Dengan perlahan dia jadi telunjuk kiri E. Rafyu menekan punak berhenti pada alat perakamnya. Sambil memerhati tempayan 4001, E. Rafyu berharap penemuan barunya tentang sejarah asal-usul bangsa Melayu akan menemukan kembali dirinya yang menurut moyang sebelah ayahnya bahawa mereka adalah bersalah-silah Melayu. E. Rafyu bertekad semenjak moyangnya meninggal pada usia 12 tahun, dia akan mencari kebenaran yang dianggap oleh semua sarjana pada waktu ini hanya cerita dongeng apabila membincangkan tentang Sriwijaya, Palembang dan Melaka. Sekian, terima kasih. Saya bagi sedikit-sedikit fragmentnya. Tradisi telah tahu akan hal sejagat. Mungkin juga tradisi tidak tahu dengan tepat, tetapi terjadi sebagai panduan atau gambaran akan sejagat. Nian tidak hiraukan kehadiran Nain kerana Nian sudah tahu terlebih dahulu merasai kedatangannya itu. Itu satu lagi yang mistik akan alam ini. Nian sentiasa saja tahu, sentiasa saja sedar dan sentiasa dapat membaca setiap gerak hati dan gerak diri Nain. Nian dan Nain sedang duduk di sebuah pentas terbuka yang kosong. Nian dan Nain duduk di hadapan sekali memandang pentas. Sebuah kelir berdiri kaku bagaikan juga memandang mereka. Kelir putih itu terus kaku di situ. Nian merenung kekosongan kelir itu. Kekosongan kelir mencanai pelbagai persoalan. Nian menoleh ke arah Nain yang masih memandang tepat pada kelir putih yang kosong. Nain melihat kelir putih hanya setakat kelir putih yang kosong, berbeza pula buat Nian. Malam ini Tok Dalang akan duduk di sebalik kelir itu. Nian, Nain dan penonton yang lain akan duduk menghadap kelir tanpa dapat melihat wajah Tok Dalang maupun wajah pemain-pemain muziknya. Kelir kosong inilah yang akan merealisasikan segala yang mustahil diwujudkan itu. Tanpa kelir, tidak akan adanya kehadiran fantasi dalam sedar realiti manusia. Hari ini yang membuatkan Nian sanggup berpanas ialah kerana Nian sudah menemui satu lagi keistimewaan dalam wayang kulit. Kelir adalah antara tujuan penting bagi satu persembahan wayang kulit. Hari ini baru Nian menyedarinya. Apabila dilampir pada kelir melalui cahaya mentol yang dijadikan alat projeksi itu, kita hanya dapat melihat bayang mereka sahaja. Bayang Sita Dewi, Sri Rama, Rawana, Pak Dogol, Wak Long dan watak-watak wayang kulit yang lain.
Nian sendiri ada kalanya hidup sebagai bayang-bayang yang diprojeksi oleh alam. Dalam nian, perasaan sebenarnya, niat tulus ni jadi siapa yang tahu kecuali Naim dan Yang Maha Esa. Sungguh bijak bagaimana tradisi boleh berfikir ke tahap sebegitu. Bagaimana simbol kelir itu boleh menjadi sejagat sehingga kini. Pangkat, darjat, ego diri adalah kelir manusia buatan terbaru. Manusia yang kaya dengan teknologi, kelir tradisi masih digunakan tetapi lebih canggih dan lebih menggerunkan. Kelir manusia sekarang ini lebih besar, lebih hebat mengalahkan menara tertinggi dunia. Sifat halimunan kelir manusia kini lebih menakutkan dari kelir tradisi. Terima kasih. Tajuknya ialah Ini Cengkerang Kita. Sebenarnya politik juga, ya, ada kaitan dengan politik. Ini cengkerang kita bermaksud ini rumah kita, ini tanah kita. Ya, sedikit saya ambil di tengah-tengah. Tak guna gencatan tak guna gencatan senjata tutup. Sebab kita tak ada sebarang senjata untuk digencatkan. Mana mungkin senjata lendir dapat melawan senjata penyepit? Tak masuk akal. Selama ini mereka yang merosakkan perjanjian-perjanjian damai. Kita diperbodohkan. Limut pula menyatakan buah fikirannya. Dewan kembali gamat dengan suara-suara sokongan. Tok Rapot terdiam. Memang ada kebenaran dalam hujah-hujah anak buahnya. Namun dia tetap merasakan bahawa bangsanya mesti mengalah jika tidak mahukan padah. Bukankah sabar itu separuh dari iman? Dan bukankah doa-doa makhluk yang teraniaya akan termakbul? Tok Rapot percaya, jika bangsanya terus bersabar, kemenangan akan berada di pihaknya. Tetapi mereka bukan perlukan cengkerang seperti kita. Mereka juga perlukan tempat untuk bernaung. Bukankah kita sama-sama makhluk Tuhan? Hidup di atas satu bumi. Mereka juga berhak hidup. Tok Rapot cuba memberi penjelasan. Baginya kekasaran tidak perlu dibalas dengan kekasaran. Itu hanya merugikan dan tiada penghujungnya. Biarpun dia tahu kekasaran itu semakin melampaui batas. Salah tutup. Ini cengkerang kita. Kita lebih berhak ke atas cengkerang ini. Kita sebenarnya adalah mangsa yang terlalu baik, terlalu permurah. Mereka sebenarnya perompak tu, perompak yang tidak pernah puas. Bayangkan seekor umang-umang boleh hidup sehingga 10 tahun. Bila badan mereka semakin besar, mereka terus saja mencari cengkerang yang lebih besar untuk menampung saiz badan mereka. Berapa banyakkah seekor umang-umang bergantian cengkerang? Tak cukup dengan pemberian percuma dari kita, mereka guna cara paksa. Patutlah mereka dipulaukan suatu ketika dulu. Hidup merempat mencari cengkerang untuk bernaung. Kenapa pula kita mesti mengasihani mereka, sedangkan maruah kita terus-menerus diinjak-injak? Liput pula memberi hujahan berapi-api. Saya yang berapi-api ni sekarang ni. Perasaan bencinya menyelinap dalam segala pembuluh darah mudanya. Pahang amarahnya terus membuat ke udara sehingga dewan menjadi ribut dan panas. Sabar, Liput. Jangan kau cuba nak menjadi batu api pula. Kau dah lupa ke? Umang-umang terlalu ramai askarnya. Kerajaan Ketam yang tidak pernah berjalan lurus dan penuh tipu muslihat itu pun menyebelahi mereka. Apakah tidak? Mereka memang sejenis. Kita semua tahu kan kerajaan Ketam terlalu handal dan berpengaruh. Daripada kita melawan, baiklah kita mengalah. Kita berikan saja lagi separuh cengkerang yang kita ada. Sekurang-kurangnya kerajaan kita masih wujud. Janganlah kita menyemai rasa permusuhan yang berpanjangan. Tok Rapot pula berkhutbah dengan harapan setiap kata-katanya dapat meredakan api kemarahan kaumnya. Lendir pekat mengalir di celahan bibirnya. Mereka ni sebenarnya siput siput-siput. Dia siput-siput kalau marah ke terkejut ke tersentak ke, lendir keluar. Dan itulah senjata mereka. Kalau mereka ada musuh datang, mereka akan sembur lendir. Itu saja senjata mereka. Boleh sambung? Boleh sambung ni? Nampaknya Tok terlalu berlembut. Apa yang kita dapat Tok? Apa? Penghinaan Tok, penghinaan. Keluarga kita dibunuh sesuka hati. Cengkerang kita dirampas. Siapalah kita tanpa cengkerang Tok?
Anak-anak kita membesar dalam penderitaan dan ketakutan. Siapa yang memulakan permusuhan tu? Dan siapa pula yang menyebabkan kita jadi pendendam? Dipot membangkang semakin keras. Dewan bergegar lagi dengan suara sekongan. Kita tak punya kekuatan untuk melawan mereka yang kuat dan ramai. Lupakah kamu, umang-umang boleh bertelur beribu-ribu pada satu masa? Generasi mereka semakin bertambah dan dalam keadaan genting begini, kita perlu menggunakan akal. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Tok Rapot cuba meniupkan nasihat tua. Okey, kejap Boleh Kita serang mereka. Dewan bertali-tali, suara laungan bergegar, menggegarkan Dewan. Tok Rapot kian gelisah. Biar seekor isipot mati bersama 1000 umang-umang, tak mengapa kami rela. Terdengar pula laungan dari penjuru Dewan disambut dengan jerit pekik bertali arus. Hentikan, jangan kita pula yang berbalah. Apot pula bersuara, merayu setelah semenjak tadi menyaksikan pertengkaran hebat yang berlaku. Jangan kamu berani bertindak sendiri, aku masih ketua kamu. Tok Rapot cuba memberi amaran kepada mereka. Tok Rapot pengecut, Tok Rapot tak layak jadi ketua kami. Biar kami saja yang ajar umang-umang keparat tu. Biar anak bini mereka hidup dalam ketakutan. Dipot membalas kata-kata Tok Rapot. Jangan kita pula jadi pengganas, itu bukan budaya kita. Sudahlah Apot, kau tak usah nak tunjuk baik. Kawan kau miut baru saja diserang, kau masih lagi nak beri muka kepada mereka? Dan Dewan terus bertali arus dengan Tok Rapot kena suap, Tok Rapot kena suap. Dan ini cengkerang kita. Terima kasih. Senyap. Tidak ada apa-apa yang berlaku, semuanya jadi mati. Jago mendongak ke arah penembak. Dia berdiri sambil berteriak, "Apa kamu tunggu lagi? Ayo, tekan picu senapangmu, tekan!" Sejurus selepas itu, puluhan das tembakan kedengaran dari arah hadapan. Jago tertegun melihat butir-butir timah panas meluru deras ke arahnya dan apalah erti damai jika hari-hari darah mengalir, hari demi hari korban bergilir, hari demi hari manusia semakin hampir musnah dan memusnahkan. Atas nama kemanusiaan, atas nama kedamaian, atas nama kesejahteraan, Jago meletakkan pena. Dia membaca dalam hati sajak yang baru saja dia karang itu. Dia tersenyum. Sajak yang ditulis di atas secari kertas itu diulang baca. Setelah puas, dia melipat kertas itu dan menyelitkannya ke dalam saku bajunya. Begitulah Jago meluahkan rasa kurang puas hatinya tatkala ada isu-isu yang melanda diri dan negaranya. Biarpun dia seorang penyajak jalanan, beberapa saja yang telah pun terkumpul dan disimpan oleh Persatuan Penyajak Negara. Pada mulanya Jago memang terkenal sebagai penyajak jalanan yang membicarakan tentang keindahan alam dan cinta. Namun semenjak negaranya terjajah dan peperangan yang meletus berpanjangan pula, dia telah berubah menjadi seorang penyajak protes dan selalu menimbulkan isu-isu kedamaian. Baginya penjajah yang menawan negaranya dengan alasan menumpangkan rejim pemerintahan lama yang dituduh kuku besi itu sama saja. Mereka mempunyai motif dan kepentingan sendiri dengan alasan rejim pemerintah lama negara itu terlalu sadis dan ganas, dan merekalah penyelamat penduduk negara itu. Kedatangan mereka hanyalah untuk melepaskan penduduk negara itu dari cengkaman pemerintah kuku besi, dan dengan alasan itulah mereka datang menyerang. Tetapi sehingga hari itu setelah 2 tahun peperangan yang mereka mulakan masih belum tamat. Pemerintah kuku besi telah tiada, tetapi kumpulan-kumpulan yang tidak berpuas hati dengan janji-janji penjajah dahulu semakin memperhebatkan serangan. Akhirnya penduduk menjadi korban kedamaian yang sebelum itu dikecap hanya tinggal bayang-bayang. Saya baca di akhir saya. Dan hari itu telah gugur seorang jago yang benci akan peperangan yang tidak menjanjikan apa-apa kecuali kehancuran dan kemerahan darah. Hari ini Jago telah pergi dan esok peperangan akan bermula lagi, kerana pemergiannya bukan satu solusi untuk berhentinya perang. Terima kasih. Terima kasih tahniah kepada Saudara Jaafar Munasib yang
Jadi saya akan bacakan sebahagian daripada Cinta Sungai Kelantan dalam bahasa Melayu. Hak ke atas karya saya, hak ke atas tubuh saya. Saya serahkan karya saya kepada Raihan. Raihan menentukan tema, plot, watak dan latar. Saya serahkan tubuh saya kepada Raihan. Raihan menentukan tempat, masa dan posisi. Saya sudah tidak jadi orang merdeka. Cinta Sungai Kelantan hanyalah omong-omong kosong. Hubungan kami bukan simbiosis, tetapi parasit. Selepas itu, saya terus menulis kisah-kisah cinta dengan harapan khalayak pembaca akan cuba merealisasikan cinta yang kudus, murni dan terus. Sebab itulah saya menamatkan dengan happy ending, bukannya tragedi atau sad ending. Saya seperti melihat Sungai Kelantan di bibir anda. Saya mungkin jatuh cinta sekali lagi. Sekian, terima kasih. Persilakan Cik Khair untuk menghadiahkan antara lainnya naskah Faust kepada Mr. Yong Shu Chiang. Kesempatan untuk pihak media merakamkan agenda yang bersejarah pada hari ini. Dan juga dipersilakan Mr. Yong Shu Chiang, Timbalan Pengarah National Arts Council Singapore, untuk memberikan cenderahati buah tangan kenangan kepada Encik Muhammad Khair Ngarirun. Dan boleh saya undang sekali lagi ke semua penulis yang telah pun membacakan sinopsis dari cerpen masing-masing tampil sekali lagi ke pentas. Tempoh 24 bulan semenjak naskah kerjasama pertama dizahirkan. Mudah-mudahan selepas ini tempoh 24 bulan itu akan disegerakan dengan pendekatan baru yang kreatif dan komersial bagi memungkinkan hasil kerjasama sebegini dapat diperbanyak dan diperkayakan lagi, insya-Allah, dan mewujudkan dialog dua hala yang sihat dalam bentuk karya sastra. Kita berikan tepukan khatimah kepada ITBM dan NAC. Tahniah sekali lagi kerana kerjasama dalam menghasilkan melangkaui jambatan kedua. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Tahniah sekali lagi kepada ITBM, NAC dan kepada semua penulis.